Hello guys, welcome back to the segment. Nama aku Hafiz dan kepada siapa yang masih belum subscribe, aku harap korang boleh tekan butang subscribe, dan kepada siapa yang dah subscribe, thank you so much guys for subscribing. So guys, malam ni kita bertemu sekali lagi dalam rancangan Markas Puaka on the Go. Bertemankan saya. Dan kali ni kisah yang aku nak kongsikan adalah kisah yang ditulis oleh Sarah. Okay guys, tanpa buang masa, jom kita bacakan kisah daripada Sarah. Assalamualaikum kepada The Segment dan juga semua pendengar Markas Puaka on the Go. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kali ni saya nak ceritakan tentang kisah seram di rumah mak lang saya. Dan terima kasih juga kepada pihak The Segment kerana sudi untuk menyiarkan cerita saya yang tak seberapa ni. Rumah mak lang saya ni memang rumah lama lah orang kata. Mak lang saya ni pula dia duduk kat sana sejak dia baru kahwin sampailah anak sulung dia umur 27 tahun ni. Dan mak lang saya ni dia ada 7 orang anak, iaitu 3 lelaki dan 4 perempuan. Yang lelaki pula memang kata memang boleh nampak lah benda-benda yang halus-halus ni kan, benda-benda mistik ni dia memang boleh nampak. Tapi yang perempuan pula seorang je yang boleh nampak. Tapi orang kata bukanlah 100% ataupun bukanlah 100% nampak segala-galanya. Kadang-kadang je yang dia boleh nampak. Jadi diorang ni pula orang kata dah biasalah dengan benda-benda ni. Jadi tambahan pula kawasan rumah mak lang ni memang kawasan hutan. And ramai jiran dah pindah daripada kawasan tu. Jadi kawasan rumah mak lang ni nak bagikan gambaran memang agak sunyi sedikit lah. Jadi untuk kisah yang pertama ni, kisah ni dah lama dah berlaku sebenarnya. Lebih kurang dalam beberapa tahun yang lepas lah. Waktu tu lebih kurang dalam pukul 3 pagi. Dan waktu tu saya dengan adik saya ataupun adik saudara saya Mia ni tengah seronok main game dekat komputer dekat bilik abang saudara saya ni. Tiba-tiba dengar bunyi dekat tingkap macam ada bunyi kucing cakar dekat tingkap. Cuba untuk naik atas bumbung. Tiba-tiba macam teringat lah, macam Mia pernah cerita. Dia kata dekat rumah Wan dulu ingatkan ada kucing cakar kat tingkap. Rupa-rupanya Pontianak. Jadi bila saya dengar apa yang Mia cakap tu, saya macam agak meremang jugalah. Tambahan pula lama sangat kucing tu cakar dan cuba nak naik dekat atas bumbung ni. Lama sangat. Jadi saya pun ajaklah Mia tidur. Dan dia cakap kejap lagi. Saya cakap, Mia jom kita tidurlah malam-malam ni, dah malam sangat lah kan. Alah kak, kejap lagi lah kak, kita tidur. Jadi saya pun macam diam lah. Saya diam kan. Dan saya pun layankan lah Mia untuk still main game dekat komputer tu. Dan secara tiba-tiba saya rasa macam betul-betul rasa tak sedap hati. Dan saya pun cakap kat Mia. Dia cakap macam, Mia, kalau Mia nak main, Mia main sorang-sorang lah kakak Sarah nak tidur lah. Jadi si Mia ni orang kata nak tak nak dia terpaksa lah. Dia terpaksa untuk berhenti main game kat komputer tu. Jadi macam tu saya pun shutdown lah komputer tu. Jadi sementara nak tunggu komputer ni shutdown, Mia ajak teman dia pergi dapur tau. Kak Sarah boleh teman Mia pergi dapur sekejap. Mia macam dahaga lah Kak Sarah. Jadi saya pun macam okey lah kan? Saya pun teman lah dia. Lepas tu terniat lah orang kata nak tengok balik dekat komputer sama ada komputer tu off ke tidak kan. Dan secara tiba-tiba masa saya on the way nak ke dapur tu, saya memang dah tahu komputer tu memang akan off. Tapi bila saya naik balik daripada dapur, saya nampak komputer tu turn-on lagi sekali. Saya pandang Mia masa tu. Saya pandang Mia dan saya cuba untuk off balik komputer ni. Dan bila komputer tu dah shut down, selang beberapa minit komputer tu on balik lagi sekali. 3 kali tau Fiz. 3 kali saya cuba untuk off komputer ni. Dan masa tu saya dengan Mia masing-masing dalam keadaan cuak lah. Jadi lagi sekali saya cuba. Dan kali ni saya baca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Dan alhamdulillah komputer tu off. Akhirnya. Kisah yang pertama ni tak berapa nak seram sangat lah Fiz. Tapi itu antara kejadian yang pelik yang berlaku kat rumah mak lang. Jadi kisah yang kedua pula berlaku lebih kurang pada tahun 2014. Waktu tu saya dengan 3 orang kakak saudara saya, iaitu Kak Zati, Kak Atih dengan Kak Cik, duduk dekat dalam bilik Atih borak-borak. Dan nak bagikan gambaran, masa kita orang borak-borak tu, waktu tu dah petang lah. Memang happy sangat lah borak-borak kan dengan kakak saudara semua ni. Saya ni dalam masa tu saya duduk dekat dengan Atih. Sebab apa? Sebab dia ni macam boleh nampak benda-benda yang tak sepatutnya lah.
Jadi masa tengah sembang, seronok-seronok sembang, bergelak, ketawa dan sebagainya, tiba-tiba Kak Teh ni diam. Jadi saya perasan lah, kenapa Kak Teh ni diam kan? Macam rasa macam pelik lah juga. Dan lepas tu dia bisik dekat saya. Dia macam, Sarah, ni Kak Teh nak beritahu ni, benda tu baru je lalu dekat depan kita orang ni. Jadi bila saya dengar apa benda yang Kak Teh cakap ni, saya macam agak terdiam juga kan. Benda apa yang Kak Teh maksudkan ni? Dan malam tu tak tahu kenapa kita orang rasa macam penat sangat, Fiz. Memang sangat-sangat penat. Selalunya lebih kurang dalam pukul 12 malam pun kita orang tak tidur pun. Tapi malam tu, pukul 11 malam tu dah rasa macam mata ni memang betul-betul mengantuk sangat-sangat. Jadi mula-mula saya nak tidur dengan Kak Cik lah dekat bilik Atih ni. Dan Kak Cik ni pula jenis kalau tutup mata je, dia ni memang terus lelap. Dan saya ni pula jenis memang susah sangat nak telap. Jadi masa tu saya tengah cuba untuk lelapkan mata saya. Tiba-tiba saya terdengar macam ada orang berjalan, berbunyi. Perlahan dia bunyi dia. Berjalan dekat area bilik belakang masa tu. Nak kata bunyi dia perlahan, tak perlahan sangat lah. Memang jelas lah juga bunyi dia. Jadi dengan keberanian yang saya ada ni, saya terus lari pergi ke ruang tamu masa tu. Dan waktu tu Atih tengah urut mak lang masa tu. Dia tengah urut mak lang masa tu. Dan bila Atih nampak saya, Atih cuba buat isyarat mata dekat saya, menandakan bahawa benda tu ada dekat situ. Jadi masa saya nampak Atih buat isyarat mata macam tu, saya angguk je dengan mata ni. Dan waktu tu kita orang cubalah untuk lelapkan mata dekat ruang tamu. Dan secara orang kata tak semena-mena, Kak Zati keluar daripada bilik Mak Lang sambil marah kita orang. Marah kita orang kenapa kita orang pasang lagu kuat-kuat dekat radio. Waktu tu dia tengah mengaji. Jadi kita orang macam, bila masa pula Kak Zati kita orang pasang lagu ni? Kita orang tak pasang lagu apa-apa pun. Dan kita orang mulalah pandang antara satu sama lain, disebabkan Kak Zati ni macam tuduh kita orang pasang radio kuat-kuat. Memang tak ada pun bunyi radio tu sebenarnya. Itu kejadian yang kedua yang pelik. Jadi untuk kisah yang ketiga ni pula, yang ni Kak Cik yang ceritalah untuk kisah yang ketiga ni. Dia cerita waktu tu Abang Pijan, iaitu abang saudara yang boleh tahan juga celupar mulut dia ni, tengah lepak dengan kawan-kawan dia dekat kedai makan 24 jam. Jadi masa tengah diorang lepak-lepak dekat kedai makan tu, tiba-tiba terdengar macam bunyi kucing bergaduh. Tapi bunyi kucing bergaduh ni, Fiz, dia lain sikit. Dia macam bunyi tak macam biasa. Jadi si abang Pijan ni pula pergi cakap. Dengan mulut celupar dia pergi cakap. Dia kata macam, ini kalau bukan kucing ni memang confirm polong. Dan kalau tak silap saya, menurut pada kata Kak Cik, lepas abang Pijan tegur macam tu, benda tu terus diam. Jadi lepas abang Pijan semua dah lepak dekat kedai makan, borak-borak dengan member dia dan sebagainya. Jadi masa nak balik tu, kawan abang Pijan hantar abang Pijan balik naik kereta. Jadi bila diorang dah on the way nak hantar abang Pijan balik rumah, setibanya abang Pijan dekat rumah, kawan dia ni menggelabah betul-betul. Memang dia nak balik sangat-sangat. Dia cakap, kau ni apa hal ni? Kelang kabut ni kau nak balik? Jan, tak apa Jan, aku macam ngantuk sikit Jan. Aku berhentikan kau kat sini. Aku gerak luar Apa-apa nanti kita roger lah Esok lusa kita roger lah. Tak apa, nanti bila aku dah sampai rumah, nanti aku telefon ke, aku mesej kau bila aku sampai rumah. Kau apa hal ni kelang kabut bro? Tak ada benda. Nanti aku cerita. Aku gerak dulu bro. Assalamualaikum. Jadi kawan dia pun gerak. Jadi bila kawan dia dah sampai rumah, kawan dia terus WhatsApp abang Pijan ni. Dia cakap, Assalamualaikum bro, kau dah tidur ke? Belum bro, apa hal? Aku nak minta maaf lah bro. Tadi aku macam kelang kabut gerak kan, tak nak singgah pun, tak nak lepak pun. Bukannya apa, aku cakap je aku mengantuk bro. Tapi apa bro? Cuba beritahu aku apa benda yang kau macam kelang kabut dengan sangat tadi. Tak ada bro,
Tadi masa aku nak hantar kau balik rumah, masa simpang nak masuk dalam rumah kau ni, kan aku dah berhentikan kau dekat depan rumah kau kan. Sebelum aku berhentikan kau kat depan rumah kau ni, aku nampak ada polong dekat depan pagar rumah kau bro. Weh bro, kau biar betul bro. Betul bro, aku tak bohong. Memang aku nampak ada polong dekat depan pagar rumah kau. Sebab itu yang aku kelang kabut, aku nak gerak balik cepat-cepat kan. Dan aku minta maaf lah sebab aku tak bagi tahu kau awal. Dan itulah kisah yang ketiga yang agak pelik dan agak misteri juga. Dan ini adalah kisah yang keempat yang aku nak kongsikan dengan penonton The Segment dan juga pendengar-pendengar Markas Puaka On The Go. Nak dijadikan gambaran, nak dijadikan cerita, rumah Mak Lang ni memang banyak sangat kucing. Kucing memang banyak habis. Merata kucing ni. Nak dekat kata 10 ekor, 15 ekor pun ada. Jadi nak jadikan cerita, si Atih ni, Atih lah yang orang kata selalu bagi makan dekat kucing-kucing ni. Setiap kali kalau orang kata Atih nak bagi makan dia, Atih akan cakap macam, "Ha, siapa nak makan? Jom makan, jom makan, jom makan." Dan bila Atih cakap macam tu je, kucing-kucing ni semua akan berlari daripada segala pelusuk, daripada segala tempat dekat rumah Mak Lang ni, akan kerumun dekat Atih untuk menjamu selera lah kata orang kan. Sebab apa? Sebab Atih ni dia suka gaulkan nasi dengan ikan, bagi kucing-kucing ni makan. Jadi pada satu hari tu, Abang Pijan dia duduk dekat luar garaj dan dia nampaklah si Atih ni tengah terjerit-jerit panggil kucing nak bagi makan. Macam biasalah benda ni kan. Cuma masa Atih nak bagi kucing-kucing ni makan, masa tu lebih kurang dalam pukul 8.30 ke 9 malam lah lebih kurang. Jadi tengah Abang Pijan isap ukur kat luar kan, tengah lepak sambil-sambil perkena air kopi dia, dia nampaklah Atih ni terjerit-jerit dekat luar rumah ni nak bagi kucing makan. Tapi sebenarnya apa benda yang Abang Pijan nampak, ada satu benda selain daripada kucing yang datang, yang nak makan juga bersama-sama dengan kucing ni. Cumanya benda tu duduk dekat luar pagar. Dia hanya berdiri dekat luar pagar dan dia hanya tenung je kucing-kucing ni makan. Dan dalam masa yang sama jugalah, secara tiba-tiba Abang Pijan terus kelam kabut, terus lari masuk dalam rumah, menjerit nama Atih untuk masuk dalam rumah. Jadi Atih ni macam, apa hal Abang Pijan ni kan tiba-tiba suruh masuk pula ni, orang nak bagi makan ni. Jadi bila Atih masuk, Atih terus marah dengan Abang Pijan lah. Macam, "Bang, kau ni kenapa bang? Kan orang nak bagi makan ni. Bila orang nak bagi makan kau kabut suruh kita orang masuk ni apa hal? Kucing-kucing kat luar tu ada yang tak makan lagi bang. Kau kenalah faham sikit bang." Aku tak tahu nak cakap macam mana dengan kau Teh. Benda bang. Tak ada, masa kau bagi makan kucing ni kan, apa hal hari ni kau bagi diorang makan lambat? Tak adalah bang, aku bukan nak bagi diorang makan lambat. Tadi aku lepas solat maghrib apa semua, aku sakit perut kan, aku pergilah toilet kejap apa semua. Dan lepas pada tu aku keluar lah, aku bagi diorang makan. Aku teringat yang aku tak bagi diorang makan tadi sebelum maghrib. Kenapa kau ni tanya soalan-soalan pelik macam ni bang? Tak ada, masalahnya bila kau bagi makan dekat diorang ni, kau ada perasan tak benda lain yang datang selain daripada kucing-kucing ni? Bang, kau jangan macam-macam bang. Nah, ini aku nampak Teh. Ini aku nampak. Masa kau nak bagi diorang makan ni, kau panggil diorang makan, siapa nak makan, jom makan apa semua, Atih bawa makanan. Yang kau jerit-jerit tadi ni macam orang gila ni, dekat luar pagar rumah kita ni, aku nampak ada seekor pocong dekat depan rumah pagar kita ni, yang datang juga melompat-lompat dekat depan pagar ni. Melompat-lompat depan pagar dan dia tenung je kau bagi makan dekat kucing-kucing ni. Dan kenapa aku lari masuk? Disebabkan benda tu tolehkan muka dia ke arah aku, tenung muka aku. Sebab itu aku panggil kau masuk.
Jadi guys, itulah kisah yang dikongsikan oleh Sarah di atas perkongsian dia berkenaan dengan betapa angkernya ataupun betapa peliknya rumah mak lang beliau yang terletak tak jauh daripada kawasan kita ni jugalah sebenarnya kan. Tapi tak perlulah aku mention dekat mana. Tapi dia dekat sekitar area Selangor jugalah. Okay. Jadi guys, saya rasa itu saja untuk perkongsian Markas Puaka on the Go pada malam ini. Dan jika anda tengah tengok di skrin anda sekarang, kita berjalan-jalan di area Puncak Alam, di bahagian belakang area Puncak Alam ya. Dan sekarang kalau anda nampak pun dia jalan menuju pulang. Saya ingin menuju pulang ke rumah ya. Tapi macam biasalah guys bila kita lalu dekat kawasan ni, macam sekarang ni kita lalu dekat kawasan area Saujana Utama kan. Jadi kawasan ni bila malam-malam dia punya feel tu macam lain sikit. Walaupun saya dalam kereta walaupun ada lampu jalan dan sebagainya, tapi akan ada satu intersection di mana saya akan masuk ke kawasan yang orang kata tak ada lampu jalan. Kiri dan kanan hanya hutan dan juga orang kata tapak-tapak pembinaan yang mana diorang dah toreh hutan dan sebagainya. Dan bila kita cakap pasal developer yang dah toreh ataupun tarah bukit-bukit hutan-hutan ni semua, jadi benda tu yang sebenarnya meninggalkan satu orang kata satu kesan ataupun satu perasaan yang agak seram. Macam anda tengok sekarang jalan memang gelap guys. Memang gelap kiri dan kanan. Tak ada lampu jalan langsung. Saya sorang-sorang dekat dalam ni. Ya. Jadi bila kita berjalan dalam kawasan yang macam ni, yang gelap macam ni, mata kita akan orang kata automatically meliar. Pandang kiri, pandang kanan. Orang kata kita ni dalam keadaan yang berjaga-jaga lah kan. Jadi ini antara jalan-jalan gelap yang saya lalui pada hari tu. Kalau anda tengok pun ada sebiji, 2 biji kereta je yang lalu. Itu je kan. Jadi kepada siapa yang orang kata travel malam-malam, abang-abang lori, brother-brother motor kan, yang travel malam-malam lalu kawasan-kawasan gelap macam ni, make sure korang hati-hatilah, okey. Make sure korang hati-hati supaya tak ada benda yang menumpang. Okay guys, saya rasa itu saja untuk hari ini di Markas Puaka on the Go. Jangan lupa like, share dan subscribe channel The Segment. Dan insyaAllah kita akan jumpa lagi on the next coming episode.